Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang Maha Agung, yang kita dambakan rahmat dan redha daripadanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga dapat kita menyambung kembali kuliah kita dan bacaan kita berkaitan dengan cara kita dan manhaj kita dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya merupakan sebahagian daripada tuntutan keimanan, sehingga kita rasa agungnya Allah Azza wa Jalla dan agungnya hak-hak yang patut dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengagungkan apa jua yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, dan juga mengagungkan syiar-syiar yang mengingatkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita selama ni duk baca dan selama ni juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab itu alhamdulillah, sepanjang perjalanan baru ni ana di Mekah dan Madinah, kita merasakan bahawa tidak sampai ke tahap pengagungan syiar-syiar Allah yang sebenar, sehinggalah orang itu benar-benar mengagungkan Allah pada tauhidnya. Kenapa? Kerana kita pergi ke Mekah ni bukan kerana tanah haram semata-mata, bukan kerana Kaabah yang ada di situ semata-mata, bukan kerana Hajar Aswad yang ada di situ semata-mata, tetapi adalah kerana Tuhan pemiliknya Mekah, Tuhan pemiliknya Kaabah, dan Tuhan pemiliknya Hajar Aswad. Bak kata Umar radhiyallahu anhu, bila dia nak kucup Hajar Aswad, baru ni ada isu viral, orang duk berubut-ubut nak kucup Hajar Aswad, bawa perempuan, tolok-tolok dan sebagainya, seolah-olah besar begitu agungnya Hajar Aswad. Memang Hajar Aswad agung, tapi kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata, wallahi inni la a'lamu iddaka hajarun la tadur wa la tanfa, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Kata Umar radhiyallahu anhu, waktu tu dia nak kucup Hajar Aswad, dia pegang Hajar Aswad, dia kata kepada Hajar Aswad, demi Allah, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu engkau ni batu, tidak ada kuasa memberi manfaat dan mudarat. Kalaulah tidak kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup kamu, nescaya aku pun tak akan kucup. Bukan jadi maksud kita untuk kucup Hajar Aswad semata-mata dia Hajar Aswad. Sebaliknya kita kucup kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengucupnya, dan menjadi sunnah kita untuk mengucup Hajar Aswad. Jadi kita kucup
sebab Nabi kucuk. Dan kenapa Nabi kucuk? Kerana Hajar Aswad sebahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala letakkan dia dekat dengan Kaabah. Agungnya Mekah, Kaabah, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Telaga Zamzam, Safa dan Marwah, termasuklah juga Arafah, adalah kerana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat bahawa ni juga ada satu viral cerita. Waktu saya duduk Mekah tu, ada dapat cerita viral seorang Eropah, orang lelaki duduk halang manusia daripada berdoa dan meminta kepada batu yang ada di padang Arafah. Atau bukit Arafah tu dia ada batu. Dia ada batu, orang duduk gosok batu tu. Atau bukit Jabal Rahmah. Kemudian ada orang tulis nama. Konon-konon tu bukit Jabal Rahmah ni adalah bukit cinta, bukit kasih sayang. Tempat pertemuannya Adam dan Hawa. Lalu orang pun pergilah. Doa, nak minta jodoh pun ada. Nak kekal jodoh pun ada. Nak tambah jodoh pun ada. Macam-macam. Nak minta situ. Jadi adalah orang tu kata, ini benda ni tak boleh, syirik. Pasal apa? Pasal kita kena minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan batu. Kita kena minta dengan Allah. Dan Arafah tu sendiri kita tahu dia adalah tanah halal yang terkeluar daripada lingkungan tanah haram. Dia sudah berada di tanah halal. Sebab tu Muzdalifah dikenali Masy'aril Haram dan Arafah dikenali sebagai Masy'aril Halal. Sebab orang Mekah dia berwukuf di Muzdalifah. Dia tak nak pergi Arafah. Sebab Arafah tu sudah dikira tanah halal. Orang Mekah dululah zaman jahiliyah. Hinggalah Nabi SAW mengembalikan haji seperti mana zaman Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi SAW berwukuf. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Pergilah kamu tempat mana yang manusia pergi. Iaitulah Nabi ikut semua rombongan haji berwukuf di Arafah. Arafah tanah halal, Muzdalifah tanah haram. Maknanya dari sudut kemuliaan, Muzdalifah lebih mulia daripada Arafah. Cuma kenapa haji jadi istimewa di padang Arafah? Kerana ibadat wukuf pada 9 Zulhijjah berlaku di padang Arafah. Setelah daripada orang balik daripada haji, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah dan hari-hari seterusnya sampailah ke 9 Zulhijjah tahun depan, maka Arafah adalah padang tandus yang tidak memiliki kemuliaan, melainkan apabila bertembung dengan kemuliaan wukuf di dalam ibadat haji pada 9 Zulhijjah. Tapi begitulah, syaitan ni dia tidak pernah rehat daripada menyesatkan manusia. Sampai di Mekah pun syaitan boleh goda manusia untuk mengagungkan makhluk, lupa kepada yang pencipta, iaitu Al-Khaliq. Untuk di Arafah pun orang lupa kepada Al-Khaliq. Orang berdoa kepada makhluk. Dan begitulah juga antara perkara yang syaitan sangat-sangat suka untuk goda manusia seluruhnya, ialah menjadikan manusia lupa kepada Al-Khaliq dan berdoa, meminta ataupun meletakkan diri sendiri yang sifatnya makhluk setanding dengan Allah yang Maha Agung. Inilah yang kita selama ni duduk baca, bicara dan bimbang. Jaga diri kita banyak-banyak agar tidak terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Terakhir baru ni kita baca gelaran pun Allah tak suka. Satu gelaran yang menyaingi gelaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nak angkat diri dari kekuasaan setanding dengan Allah. Gelaran raja sekalian raja, Syahansyah kalau raja Parsi dulu,
pun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling buruk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang menggunakan gelaran raja kepada sekalian raja. Kerana tidak ada raja yang sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung lagi bab 47, masih lagi dalam menghormati nama-nama Allah dan merubah nama kerana itu. Diriwayatkan dari Abu Shuraih, dia berkata sebelumnya dia diberi gelaran, yakni kunyah Abul Hakam. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Faqala inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini faqala ma ahsana hadha fama laka minal walad qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah qala faman akbaruhum qultu Shuraih faqala fa anta Abu Shuraih. Baik, kata Nabi SAW, ni ada seorang sahabat gelaran dia Abu, kunyah kita panggil. Orang sunnah ni biasanya bila sebut kunyah ni fahamlah, itu satu gelaran yang digunakan selain daripada nama kita. Abu pun boleh guna, Ummu pun boleh guna. Jadi orang Arab ni salah satu gelaran dia panggil gelaran menggunakan nama bapa atau ibu. Macam Abu Hurairah. Abu Hurairah tu gelaran bapa kucing. Pasal Nabi Nabi gelaran ke dia sebab tengok ada anak kucing bersama dengan Abu Hurairah. Nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhar. Nama sebenar dia Abdurrahman. Gelaran dia Abu Hurairah. Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Abi Kuhafah. Nama dia Abdullah, tapi gelaran dia Abu Bakar. Umar, ada gelaran dia Abu Hafs. Umar. Maknanya biasanya orang guna gelaran Abu Fulan ni nak menunjukkan bahawa dia ada anak nama sekian-sekian dan mereka berbangga dengannya. Dan kadang-kadang Abu ni tidak digunakan untuk anak juga. Disebut sebagai macam bapa kemerdekaan, bapa kepemodenan. Bapa tu Abu lah dalam bahasa Arab. Cuma kita ni guna bapa untuk orang-orang besar. Hak lain kita tak guna bapa. Melainkan bapa ayam maksudnya. Lain bapa lain tak guna. Sedangkan bapa dari sudut Arab guna belaka. Ni bapa apa nama dia. Ada seorang sahabat ni nama dia Bapa Al-Hakam. Hakam ni maksudnya apa? Maksud dia Al-Hakam ni Allah Ta'ala ni anta ahkamul hakimin. Hakam ni hakim lah. Hakim yang memutuskan keputusan. Jadi seorang lelaki daripada kalangan sahabat, dia diberi gelaran Bapa Hakam, yakni bapa kepada sekalian hakim-hakim. Bapa Hakim. Bila didengar oleh Nabi SAW, Nabi tegur dia. Nabi kata, Innallaha huwal hakam. Allah, dialah Al-Hakam. Yakni Hakam ni salah satu daripada nama Allah. Sebab Allah ni memang dia sebaik-baik hakim. Maka nama dia Al-Hakam. Wa ilaihil hukum. Dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukum. Lalu dia berkata kepada Nabi, sahabat ni, hak digelar Abul Hakam ni, dia kata, Ya Rasulullah, hak bagi nama ni kaum aku. Sebab apabila mereka berselisih pendapat dalam satu perkara,
mereka akan datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka. Jadi oleh kerana mereka ni suka, kedua-dua pihak pun menerima keputusan aku dengan gembira. Lalu mereka suka akan keputusan aku bila aku memberi keputusan, dapatlah gelaran Abul Hakam. Tapi Nabi kata Al-Hakam ni nama Allah. Kalau kita guna nama Abdun menasabah. Contoh nama Allah ni Al-Aziz. Kita pun letak nama Abdul Aziz. Hamba kepada Aziz. Menasabah. Nama Allah Abdul Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Kita pun letak nama anak Abdul Rahman. Menasabah. Sebab apa? Kita tak cabar Allah. Sebaliknya kita letak kemuliaan sebagai hamba Allah. Sebab tu Nabi SAW, dia tak suka dia diletak setanding Allah. Tapi sebutlah dia ni sebagai hamba Allah. Sebab status hamba Allah itulah yang paling mulia. Status yang letak kedudukan sama taraf dengan Allah, itu nama dia malapetaka. Sebab seorang itu mencabar kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ni dia letak Abdul Hakam ke Abul Hakam? Abul Hakam, bapa Hakam. Bapa Hakam ni tinggi pada Allah ke rendah pada Allah? Tinggi pada Allah. Jadi bila tinggi pada Allah, tak boleh. Nama je. Sekadar nama pun Nabi tak bagi. Itu nak sebutnya hak Allah untuk tidak direndahkan daripada sesuatu pun dari makhluknya. Dan kewajipan makhluk untuk tidak meletakkan dirinya senilai, setanding, setaraf dengan Allah walau sekadar hanya nama. Ini yang kita dah bahaskan sebelum ni. Lepas tu Nabi SAW kata, faqala ma ahsana hadha. Nabi kata alangkah baiknya hal ini. Makna hal ni baik tak apa? Baiknya kamu dalam pandai memutuskan hukum. Baik dah sifat kamu memutuskan hukum dengan seadil-adilnya sehingga orang suka keputusan yang kamu buat. Ini adalah perkara yang baik. Tapi bukan alasan untuk guna nama ni. Nabi kata, fama laka minal walad. Ada tak kamu ni ada tak anak? Dia kata ada. Qultu ada. Nama dia Syuraih, Muslim, Abdullah. Dia ada 3 orang anak lelaki. Nama dia Syuraih, nama dia Muslim, nama dia Abdullah. Nabi tanya lagi, faman akbaruhum, siapa yang tertua di kalangan mereka? Jawab dia Syuraih. Bila dia jawab Syuraih, lalu Nabi kata, kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Nabi tukar gelaran dia. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi kandungan bab ini, mana-mana nama Allah wajib dimuliakan. Mana-mana sifat yang ada pada Allah, dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat meletakkan diri seseorang sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak bermaksud demikian. Sekadar pada nama. Kalau tiba-tiba ada orang kata anak murid dia mari sujud kat dia. Anak murid dia kata, saya tak anggap Tok Guru ni macam Tuhan. Semua saya sujud ni tanda hormat pada Tok Guru. Kita kata boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Nama pun tak boleh tak diri kita sejajar pada Allah, apatah lagi pada sujud. Sujud ni hak Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tidak layak untuk dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah. Maka kita tidak boleh meletakkan diri kita sejajar, setaraf dengan Allah walaupun hanya sekadar nama. Batu Nabi SAW kata apa? Masya Allah wa syi'ta. Benda ni berlaku sebab Nabi tu.
jangan kata lagu tu. Sebaliknya katalah, ini semua dikehendaki oleh Allah. Tiba-tiba kita puji, orang datang kat puji kat kita. Oh, dia kata, jom mu ada. Kalau tak ada kamu, aku ni tak tahu dah macam mana. Kita yang dipuji, kena kata, jangan kata macam tu. Katalah, Allah, aku tak ada apa-apa. Jangan letak, jangan rela. Hak orang puji tu salah dah. Kita ni. Kalau tiba-tiba ada orang puji kita, letak gelaran bagi kita, setanding dengan gelaran atau hak yang ada pada Allah, kita kena betulkan dia. Kata, jangan kata macam tu, sebaliknya katalah Allah. Datang orang puji kita, oh, kamulah sehebat-hebat orang yang ada kapu kita ni. Kalau tak ada kamu ni, tak jadi dah. Jangan kata lagu tu. Aku tak ada pun, kalau Allah takdir benda tu berlaku, benda tu berlaku. Jangan letak diri kita setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sekadar gelaran atau pujian. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bab yang seterusnya, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna sebahagian daripada cara meremehkan asma'ullah atau meremehkan Al-Quran atau meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bergurau menggunakan nama-namanya Allah. Bergurau dengan guna nama Al-Quran, itu termasuk perkara yang merosakkan tauhid. Merosakkan tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Baik, surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Surah ni cerita tentang kisah orang munafik. Kisah orang munafik. Kita baca dulu kisah tu sebelum kita kembali kepada ayat tu. Kisah itu diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah. Ramai cerita menceritakan kisah ni dengan rangkuman sebagai berikut. Bahawasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk, ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat para ahli baca belum pernah kami melihat para ahli baca Al-Quran ini orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah orang munafik. Sungguh aku akan beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada baginda. Namun sebelum dia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada baginda, wahyu di atas. Ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berganjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bergurau senda dan berbual seperti mana berbualnya orang-orang yang berpergian jauh sebagai mengisi waktu sahaja dalam perjalanan kami.
kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bergurau senda dan bermain-main sahaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok, yakni mempermainkan. Baginda mengucapkan itu tanpa menoleh dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Baik. Jadi kisah ni faham? Kurang faham. Kisah ni berlaku waktu balik dari Perang Tabuk. Perang Tabuk ni Nabi pergi. Nabi dengar ada orang Rom nak serang Madinah. Jadi Nabi pun persiapkan bala tentera dia, kumpul, pergilah ke Tabuk. Tabuk ni jauh. Jarak dia lebih kurang kat 1000 km daripada Madinah. Pergi sampai sana, tak ada musuh. Pergi sana, tak ada musuh. Bila tak ada musuh, tunggu, akhir sekali buat keputusan, tak jadi perang. Balik semula. Dalam perjalanan perang, balik, maka geng-geng munafik ni, ada yang mempersendakan. Dia kata pengecut lah. Sebab lari daripada medan perang. Tak perang. Itulah keluarnya ayat. Dia kata apa? Belum pernah kami melihat para ahli baca Quran, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan. Kata ada musuh, pergi tak ada musuh. Bila sampai, duduk sekejap, patah balik. Oh, dia pengecut, dia kata. Dia maksudkan pada siapa? Nabi dan para sahabat. Dan ada yang mereka kata, lanukhrijannal a'azzu minhal adhan. Tak apalah, sampai di Madinah, kita akan keluarkan orang yang pengecut daripada Madinah. Lanukhrijannal a'azzu minhal adhal. Orang yang mulia akan keluarkan orang yang pengecut. Ayat ni keluar daripada mulut siapa? Mulut orang-orang munafik. Bila ayat ni turun, bila mereka kata macam tu, seorang sahabat dengar. Sahabat ni dengar, dia orang tu tak sebut pun nama Nabi. Cuma dia bagi isyarat macam tu. Bila sahabat Nabi, Auf bin Malik, dia dengar, dia nak pergi sampaikan ayat ni kepada Nabi. Nak bagi tahu ada orang munafik ni, ada orang ni cakap-cakap mempersendakan Nabi SAW sebagai pengecut dan hina. Belum dia sampai kepada Nabi, ayat Quran turun. Ayat Quran mana? Ayat Quran yang kita baca tadi. Cuba kita perhatikan makna dia. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bergurau senda dan bermain-main sahaja. Saja je ayat tu. Nak sebut macam tu bukan cakap betul-betul. Nak main-main je. Apa yang main-main tu? Alah pengecutnya. Orang yang baca Quran, perut buncit. Lepas tu bila nak pergi perang, balik semula. Dia seolah-olah menghina Nabi dan para sahabat. Dia cakap kata main-main. Allah Ta'ala kata apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu mempermain-mainkan atau melakukan olok-olok? Itu satu perkara. Apa hukum orang yang mempermainkan nama Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah dan mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hukum dia? Ayat seterusnya. Allah Ta'ala kata, la ta'tadhiru
janganlah kamu minta maaf, kerana sesungguhnya kamu telah menjadi kafir sesudah beriman. Allah Ta'ala kata, jangan minta maaf. Tak payahlah minta maaf. Pasal apa? Sesungguhnya kamu telah kufur setelah iman. Bila turun ayat ni, orang munafik takut. Kalau kita baca surah At-Taubah, cerita pasal ni agak detail. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik dia memang takut kalau ada ayat Quran turun cerita apa yang mereka sembang di kalangan mereka. Dia sembang di kalangan mereka. Dia sembang seolah-olah dia tak sedar lah. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Dia sembang di kalangan mereka ni memang orang panggil cakap lepas lah. Tak bertapis. Tak ada insurans dah. Sama-sama dia bila sembang, dia cakap ikut sedap mulut je cakap. Tapi dalam masa yang sama, dia takut. Takut-takut ucapan yang mereka sebut ni akan turun ayat Quran bagi tahu kepada Nabi apa yang mereka sebut. Tiba-tiba sungguh turun. Bila turun, dia pun pakak lagi minta maaf dengan Nabi. Kata Ibnu Umar, aku melihat dia pegang. Nabi masa tu naik unta. Dia pegang tali unta Nabi. Minta maaflah Rasulullah. Aku hanya ucap tu main-main je. Seperti mana orang duk sembang, saja-saja duk sembang, duk isi masa kosong. Tiba-tiba keluar perkataan tersebut. Aku main-main je, kata dia. Nabi SAW tak paling pun ke dia. Bahkan Nabi hanya ucap, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah layak Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu jadikan bahan permainan kamu? Jadi hukum dia apa? Siapa yang menjadikan nama-nama Allah sebagai barang permainan, maka sebenarnya dia telah meletakkan dirinya dalam bahaya. Pasal apa? Sebab dia menghina nama Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang kadang-kadang dia tak sedar pun nama yang dia sebut tu nama Allah. Contoh apa contoh? Contoh. Orang duk gelar gelaran Wahabi. Dalam keadaan dia sebut tu perkataan dan status yang sangat-sangat rendah pada diri dia. Malah dia ejek, jadikan sebahagian daripada lafaz ejekkan. Berapa ramai orang kadang-kadang buat video, dia ejek dengan kalimah Wahabi. Dia lupa asal usul gelaran tu orang letak asal atas nama apa. Menisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab tu orang, tak ada masalah. Tapi Al-Wahhab adalah nama Allah. Itu kena tahu. Tak setuju dengan individu, itu kamu punya pasal. Tapi menjadikan gelaran untuk kamu tahmah dan kamu hina dan kamu ejek-ejekkan orang dengan perkataan Al-Wahhab dan menisbahkan orang yang kamu ejek kepada Al-Wahhabi, itu Wahhab tu nama Allah. Al-Wahhab tu nama Allah. Nama sebenar orang hak dia tak setuju tu Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi dia pun takkan nak guna nama Muhammad bin Abdul Wahab, nak geng-geng Muhammad, takut sama pula dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi dia nisbah kepada ayah dia Abdul Wahab. Betul dah pada nama tu Abdul Wahab, hamba kepada Al-Wahhab.
Al-Wahhab nama siapa? Nama Allah. Tiba-tiba dia jadikan gelaran untuk dia melecehkan seseorang dan menghina seseorang. Akhirnya keluarlah terma nama Al-Wahhabi. Kita tak kisahlah dia mau nak kata kat siapa tu. Nak label orang A ke, orang B ke, orang C ke, orang D ke, tak kira lah. Mu nak tak setuju adalah lumrah manusia. Tak setuju dengan individu, tak apa. Hak kamu untuk tidak bersetuju dengan dia. Tapi antara kemuliaan nama Allah ialah tidak dijadikan sebagai bentuk pelecehan atau penghinaan atau ejek-ejekkan. Kita bimbang. Kalau perkataan itu termasuk dalam ayat menghina atau merendah-rendahkan dan meremeh-remehkan nama Allah. Tak sedar. Dia ingat aku udah Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Wahabi mana? Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama dia Muhammad. Dah ayah dia Abdul Wahhab. Wahhab tu nama Allah. Habis tu tak setuju guna gelaran lain lah. Buatlah gelaran hak dia merasa sesuai nak buat gelaran. Tapi jangan guna nama Allah untuk dijadikan label untuk melecehkan dan menghina seseorang. Tak boleh. Sebab kena letak agungnya nama Allah dalam diri kita tu. Kita bukan masalah Wahabi tu sebagai gelaran tak. Masalah nama Allah tu. Nama Allah. Kalau tiba-tiba ada orang guna nama gelaran apa pula dia kata? Salami ni, pokok salam ni. Nama Allah As-Salam. Nama Allah Al-Hakam. Nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, Al-Quddus. Tak kira lah mana-mana nama Allah tidak boleh dijadikan bahan untuk kita melecehkan manusia, menghina manusia atau menjadikan dia kategori rendah dari kalangan manusia. Hanya sebab kita tak setuju dengan dia. Sedangkan kita guna tu adalah nama Allah yang maha mulia. Itu salah satu ya. Okay? Jadi ni nama Allah pun tak boleh. Ayat-ayat Allah tak boleh juga main-main. Pernah saya dulu saya cerita dah kan. Tapi kita ulang balik. Saya pun tak tahu ada orang buat amal ayat ni. Dalam satu usrah gang-gang ustaz di Kelantan dulu, adalah kita bincang ayat-ayat penyalahgunaan ayat-ayat Quran di kalangan masyarakat. Maka antara contoh ialah orang buat amal bila nak sembelih ayam, nak sembelih daging, nak sembelih lembu ke kambing, nak suruh daging dia jadi manis. Macam mana doa dia? Petua dia masa nak sembelih tu pegang pisau, gosok pisau tu, baca ayat Quran. Apa ayat tu? Amma manistaghna. Amma manistaghna. Konon-kononnya ayat tu nak suruh bila sembelih daging jadi manis. Bila kita perhati ayat tersebut bukan ayat nak suruh manis pun. Manis tarna tu ayat orang yang tidak berkehendak kepada Tuhan. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Fa antalahu tasadda. Ayat orang-orang kafir Quraisy yang tak beriman kepada Allah. Itu maksud mereka. Itu maksud sebenar ayat. Tiba-tiba dia guna ayat tu nak suruh jadi manis. Apa hukum? Apa hukum dia menggunakan ayat tersebut pada tempat yang salah? Malah maksud yang tidak benar daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebahagian daripada dalam surah tu kita bincang ini bentuk-bentuk pelecehan terhadap ayat Al-Quran bila kita guna bukan pada tempatnya. Jangan ayat Quran ke
Nama Allah ke jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Rasulullah, ataupun begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dijadikan barang permainan. Ada orang dia tak sebut Nabi, dia melecehkan sunnah. Dia menggambarkan sunnah ni macam lekeh, simpan janggut nampak macam kolot. Nabi dulu tak cukur janggut sebab tak ada pisau jilid. Pandai pula dia. Padahal Nabi pergi umrah, Nabi pergi haji cukur kepala. Apa justifikasi dia kata Nabi tak cukur janggut sebab tak ada pisau jilid? Contoh, ada orang kadang-kadang bila dia permainkan sunnah, sugi tu dia buat jekar panjang dia ataupun sedepa panjang. Lepas tu buat pula dengan rupa yang macam nak menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita buat macam tu. Apa saja yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena agungkan. Apa saja yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran, kita kena tahu bahawa dia adalah firman Allah yang merupakan wahyu dari Allah. Dan apa saja yang ada kaitan dengan Allah, hak dia adalah diagungkan dan tidak diremehkan kerana kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan itulah kita tutup bab kita ni 48 setakat ni yang kita baca. Tapi kerana itulah juga bila kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Ni kita ni minggu depan Ramadan dah. Bila masuk dalam bulan Ramadan, antara sifat mengagungkan Ramadan, antara sifat mengagungkan Allah Azza wa Jalla adalah mengagungkan Ramadan. Okey, sebab apa? Sebab keagungan Ramadan bukan kerana Ramadan. Keagungan yang ada pada Ramadan adalah kerana Allah yang telah mengagungkannya. Ramadan sebagai bulan dia adalah masa yang datang dan pergi. Tapi kerana Allah telah memuliakan Ramadan sebagai bulan pilihan Allah, maka kita mengagungkan Ramadan kerana sebagai tanda mengagungkan Allah. Allah lah yang telah memilih Ramadan sebagai bulan diwajibkan puasa. Allah lah yang telah memilih Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Allah lah yang telah memilih Ramadan sebagai bulan yang diampunkan dosa hamba-hambanya dan dikeluarkan daripada neraka pada setiap malam-malam Ramadan. Penghuni neraka. Allah lah yang telah memilih Ramadan, menjadikan dia bulan yang dibukakan padanya pintu syurga. Allah pilih Ramadan untuk tutup pintu neraka. Allah pilih Ramadan untuk belenggu para syaitan. Allah pilih Ramadan untuk Allah gandakan pahala padanya. Allah pilih Ramadan sehingga berlaku malam Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Semua ni berlaku kerana Allah yang telah mengagungkan dia. Sebab tu sebaik-baik persiapan masuk ke dalam bulan Ramadan adalah persiapan keimanan. Bukan bekalan makanan. Sebaik-baik persiapan masuk dalam Ramadan adalah persiapan iman. Kena bagi tahu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, bahawa sebaik-baik persiapan nak masuk pada bulan Ramadan adalah persiapan keimanan. Kena tahu apa istimewanya Ramadan. Bukan istimewa Ramadan di sisi kita. Istimewanya Ramadan di sisi Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Sebab apa? Sebab bila masuk bulan Ramadan, kita bukan nak cari Ramadan. Kita nak cari Allah, Tuhan pemiliknya Ramadan. Kita puasa kerana Allah, bukan kerana Ramadan. Kita salat kerana Allah, bukan kerana Ramadan.
Kita bersahur kerana Allah, bukan kerana Ramadan. Kita bersedekah dalam Ramadan pun kerana Allah, bukan kerana Ramadan. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan itu bulan, datang dan pergi. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Ramadan, dialah yang maha hidup, yang kekal selama hari-hari berbaki dan untuk bulan-bulan yang seterusnya sampailah al-kiamat. Allah Azza wa Jalla, Tuhannya Ramadan, yang tu yang kita nak cari. Rahmat, keampunan yang Allah nak bagi dalam Ramadan, yang tu yang kita harapkan. Jadi sebaik-baik persiapan untuk Ramadan adalah persiapan keimanan. Hari ni kalau boleh kita tampalkan fadilat-fadilat Ramadan dan hak-hak Allah dalam Ramadan, bagi tahu anak-anak kita, bagi tahu family kita. Kalau tak nak tampal, mulakan hari ni dah share dah apa itu Ramadan di sisi Allah. Tapi yang lebih utama, kita lama ni duk belajar. Menjadikan diri kita mencintai Allah Azza wa Jalla, mengharapkan rahmat daripadanya dan bercita-cita mendapatkan redanya apabila kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah persiapan. Kadang-kadang orang ni masuk Ramadan, dia anggap biasa. Alah, masuk Ramadan. Happynya orang kita dengan hari raya tak setanding dengan happynya orang dulu dengan Ramadan. Kita perhati kan? Ramadan ada berapa hari lagi? 5 hari. Mana banner-banner Ramadan? Tak ada. Tapi masuk je Ramadan, sebulan lagi nak raya, keluar dah ketupat lemang. Hangat. Pagi semalam ada jamuan, kuliah ke subuh kita ada jamuan. Pagi semalam dah makan lemang, dah rendang dah. Dia kata nak masuk Ramadan, Ustaz. Tak apalah. Baguslah buat persiapan Ramadan. Tapi nak cerita orang kita, antara gembira dengan Ramadan dan gembira dengan Syawal, mana lebih besar di kalangan masyarakat kita? Syawal. Konsep yang salah. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Baik. Tengok ayat ni Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, surah Yunus. Qul bi fadlillah. Surah Yunus ayat 58. Muka surat 215. Juzuk yang ke-11. Surah yang ke-10. Ayat 58. Okay. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya itulah hendaknya mereka bersukacita. Bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Ayat Quran ni Allah Ta'ala suruh bergembira dengan kelebihan, kurniaan dan kasih sayang Allah. Merujuk kepada spesifiknya Al-Quran. Tapi umum ayat ni menunjukkan kita semua umat Islam yang patut kita gembira ialah dengan kurnia dan kasih sayang Allah. Bila masuk Ramadan dengan masuk Syawal, antara 2 bulan, di manakah bulan yang penuh dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah? Ramadan. Patut kita bergembira dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah lebih berbanding dengan
kenikmatan yang ada pada kita. Berapa orang gembira dengan Syawal? Sebab pertama, merdeka, tak payah puasa. La ilaha illallah. Gembiranya mereka dengan tak payah puasa. Orang Islam patut gembiranya mereka dengan ibadat puasa. Sebab apa ibadat puasa kita gembira? Sebab ibadat puasa ni pahala dia sangat-sangat banyak yang kita tak tahu berapa jumlah dia. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Itu disebut oleh Allah dalam hadis kursi. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam untuk dia. Satu kebaikan digandakan 10 kali ganda. Kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku akan ganjari pahalanya sekehendakku. Allah Ta'ala bagi. Dan apatah lagi pahala puasa tu nak banding zakat ke solat ke, tak boleh nak banding. Solat, paling-paling kita solat 10 minit panjang dah. Kalau kena terawih sejam, ketar dah lutut. Ustaz, lamanya terawih ni. Berapa? Pukul 9 start, pukul 10 habis. Lama. Kalau boleh pukul 9 start, 9 suku habis dah. Kalau boleh 9.30 tu, ngam-ngam. 9.45 tu, lama dah. Kalau pukul 10, orang pindah masjid lain dah Ustaz. Gitu sekali. Orang tak naknya solat lama. Memanglah solat ni dia pasal dia kena berdiri. Berapa lama? Kita katalah maksimum orang rajin solat dia buat 20 rakaat, baca 1 juzuk 2 jam. Pukul 9 start, pukul 11 habis. Lepas pukul 11 lutut dulu setengah jam nak boleh balik nak bangun tu. Nah, tak apalah. 2 jam kita kata lama dah tu pak kita. Tapi kalau tanah Arab ada lagi lama. Ada orang qiyam, dia baca 2-3 juzuk satu malam. Oh, ada satu masjid qiyam sampai kat subuh, berhenti dekat sahur. Ada. Tapi kita kata normal pak kita 2 jam lah. Tu solat malam tu 2 jam lama dah tu. Nak banding dengan ibadat puasa, berapa jam kita puasa? Berapa jam? Bermula daripada terbit fajar pukul berapa? 6 suku lah contoh. 6.20 kita lah ni. Berbuka pada 7.20. Berapa? 13 jam. 13 jam ibadat. Nak cari mana? Tengah kita mandi pun dapat pahala. Tengah kita tidur pun dapat pahala. Tengah kita pergi beli pasar pun dapat pahala. Tengah ketuk-ketuk Ramadan pun nak buat juadah buka puasa tu pun dapat pahala. Budak-budak main bola pun dapat pahala. Pasal apa? Sedang berpuasa. Nak cari mana? Ibadat yang begitu lama, durationnya daripada ibadat puasa. 13 jam non-stop pahala. Rahmat Allah lebih besar ke? Rahmat Allah lebih kecil? Lebih besar daripada Ramadan. Bila puasa Syawal, hilang dah kelebihan tersebut. Tapi kita gembira dengan Syawal, kita tak gembira dengan Ramadan. Mana lebih besar rahmat Allah di bulan yang Allah Ta'ala tutup pintu neraka, buka pintu syurga dan kunci belenggu para syaitan, berbanding dengan bulan yang bebasnya syaitan sebebas-bebasnya. Lebih besar Ramadan. Bahawa kita seolah-olah menyambut kepulangan syaitan, itulah yang lebih besar. Diiringi dengan dentuman mercun dan bunga-bunga api. Dengan pelita di keliling rumah. Disambutnya. Nak sambut siapa yang balik? Dia kata sambut roh balik bulan Ramadan ni, roh balik ke rumah malam Lailatul Qadar. Kita kata, macam pelik je bunyi. Dia kata ada dalil. Mana dalil? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar turunnya malaikat dan juga roh. Dia kata gitu. Jadi kita buat pelita tu malam 7 liku, roh nak balik rumah. Kita kata, itu bukan roh orang mati. Itu roh nama Jibril alaihissalam. Iaitulah pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun dengan banyaknya membawa rahmat dari Allah. Dan termasuk yang turun pada malam itu ialah
ketuanya para malaikat, itulah Jibril, yang mana antara nama Jibril adalah Ar-Ruh. Itu Ramadan agungnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi kita ni kena gembira dengan Ramadan lebih daripada gembiranya Syawal. Sepatutnya. Tapi masyarakat kita tak faham lah. Sebab tak faham tu macam saya kata tadi, sebaik-baik persediaan Ramadan adalah persediaan iman. Kita tak akan sampai ke tahap gembira dengan Ramadan sehingga kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah sediakan dalam Ramadan. Kalau tidak, orang akan anggap Ramadan macam bulan-bulan biasa. Kata Nabi SAW, "Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, orang inilah yang diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Maka dalam hadis tu Nabi mendahulukan lafaz iman daripada mengharapkan pahala. Kenapa? Tidak akan berlaku pengharapan terhadap pahala, pengharapan kepada rahmat dan kurnia, sehinggalah kita ada keimanan terhadap apa yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya sepanjang Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Bukan itu saja, Allah bagi pula kepada kita kesihatan tubuh badan untuk kita beramal ibadat di dalam bulan Ramadan. Allah bagi pula kepada kita kefahaman ilmu berkaitan dengan agama kita sehingga kita boleh rebut peluang-peluang istimewa tentang amalan-amalan yang paling utama dalam bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadat kita nanti yang akan kita buat dalam Ramadan, dan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam Ramadan yang akan datang nanti. Kerana itulah kemuliaan kebaikan yang sebenar. Lebih baik daripada duit raya. Orang kita memang raya semua. Sampai sedekah pun dia tahan nak bagi pada hari raya. Alangkah baiknya kalau dia perkenalkan duit Ramadan lebih baik daripada duit raya. Sediakan ampau-ampau tu bagi dalam bulan Ramadan. Budak puasa bagi RM10. Alhamdulillah. Bukan kita nak bagi sedekah di bulan Ramadan. Kerana apa? Kemuliaan Ramadan. Dan ingatlah bahawa Allah Ta'ala telah mewajibkan dalam Ramadan ibadat puasa. Nabi SAW mensyariatkan ibadat qiyam Ramadan. Itu kita panggil sebagai tarawih. Kemudian Nabi SAW mensyariatkan baca Quran banyak dalam Ramadan. Sehingga Jibril AS datang kepada Nabi dan tadarus dengan Nabi dalam Ramadan. Sebulan Ramadan Nabi baca dengan Jibril Al-Quran. Dan Allah Ta'ala menggalakkan Nabi SAW menggalakkan bersedekah dalam bulan Ramadan. Dan penghujungnya diwajibkan setiap umat Islam bersedekah dalam Ramadan supaya tidak terlepas semua orang ni fadilat bersedekah dalam Ramadan, iaitulah kewajipan zakat fitrah. Dalam Ramadan ada puasa, dalam Ramadan ada salat, ada qiyamul lail, ada Quran, ada sedekah. Dan ada sedekah ni bukan sekadar sedekah biasa-biasa. Sedekah wajib, setiap nyawa dalam Ramadan wajib sedekah. Itulah kita panggil zakat fitrah. Seorang dia panggil apa? 1 gantang beras atau makanan, lebih kurang 2,5 kilo. Cukup 3 kilo lah lebih kurang. Setiap orang wajib bersedekah untuk fakir miskin sebelum berakhirnya Ramadan. Dibenarkan pada malam Ramadan, malam raya, dan sampai pagi sebelum solat raya. Wajib. Sebab apa wajib? Kerana Allah nak bagi rahmat
dan pahala berkaitan sedekah Ramadan pada semua hamba-hambanya yang beriman. Tapi bagi orang yang faham tentang kelebihan rahmat Ramadan, dia tak berpada dengan yang wajib. Dia akan tambah lagi dengan yang sunat. Dalam puasa, puasa hukum dia wajib. Ada ibadat sunat dalam puasa. Sahur sunat, dia bangun sahur. Berpuasa di awal waktu, dia berbuka di awal waktu, dia berbuka di awal waktu. Dia cari kurma, pasal Nabi berbuka dengan kurma. Dia baca doa yang Nabi baca setelah berbuka puasa. Dia cari benda-benda sunat, pasal apa? Dia tahu rahmat kemuliaan dalam Ramadan terlalu agung untuk disia-siakan. Sebab itulah Ramadan dikenali sebagai bazarnya ibadah, karnival ibadah bagi orang-orang soleh. Bukan bazar Ramadan jual beli makanan. Bazar himpunannya amal soleh. Nak sedekah dalam Ramadan ada. Nak puasa dalam Ramadan. Nak solat sunat banyak dalam Ramadan. Nak baca Quran dalam Ramadan. Nak silaturrahim dalam Ramadan. Buatlah apa jua dalam Ramadan. Kerana Ramadan ni waktunya Allah melimpahkan kurniaan dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dan tidak berlaku seperti mana Ramadan pada dalam skala sebulan penuh. Kalau hari-hari haji 10 awal Zulhijjah berlaku, 10 awal Zulhijjah, tapi dibebaskan paling banyak dalam 9 hari bulan Zulhijjah. Dibebaskan daripada hamba-hamba Allah daripada api neraka pada hari Arafah. Tapi Ramadan berlaku pada setiap malam-malam Ramadan. Sebab tu kelebihan Ramadan lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Ni kita dah tengok orang Palestin mati dalam. Kita pun cemburu. Kalaulah aku boleh pahala jihad seperti mana orang Palestin. Kalaulah aku dapat mati syahid seperti mana orang yang berjuang di jalan Allah. Ketahuilah, bertemu dengan Ramadan lebih baik dan besar pahalanya daripada mati syahid di jalan Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi. Bukan cerita reka-reka dah. Berdasarkan hadis Nabi. Nabi SAW cerita, darah orang mati syahid bangkit hari akhirat, wangi dia seharum kasturi. Tapi Nabi sebut, bau mulut orang berpuasa di akhirat nanti wanginya lebih harum dari kasturi. Itu dalam hadis Nabi. Dan dalam hadis juga cerita tentang ada 2 orang yang masuk Islam serentak. Seorang mati syahid, seorang mati biasa. Tapi yang mati biasa ni mati setahun lebih lama kemudian daripada mati syahid. Bila seorang sahabat Talha bin Ubaidillah mimpi, dia tengok orang mati biasa masuk syurga dulu daripada yang mati syahid. Dia hairan. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, bukankah yang kedua ni hidup setahun lebih lama daripada yang pertama, hak mati syahid tu? Bukankah selama setahun dia sempat salat begini dan begini bilangan rakaatnya? Dan bukankah dalam setahun itu dia sempat bertemu dengan Ramadan? Sesungguhnya beza jarak antara 2 orang ni dalam syurga seperti jaraknya langit dan juga bumi. Ramadan ni bukan cerita main-main dah. Sungguh beruntunglah orang meletakkan Ramadan pada kadar yang sebenar-benarnya. Dan sangatlah rugi orang yang mensia-siakan Ramadan, yang menganggap Ramadan sekadar masa yang datang berlalu dan kemudian pergi. Dan dia tak rebut apa yang datang dalam Ramadan. Betul. Ramadan ni seperti kafilah. Dia datang dan pergi. Dia macam kita nak naik. Nak naik, orang panggil kereta yang tak berhenti. Macam contoh kita apa? Kita kereta tak berhenti, naik kabel car. Baru ni mentang-mentang kita tak naik kabel car. Nah, kabel car ni dia tak berhenti. Dia jalan, dia sampai tempat kita, dia slow je. Dia tak tunggu kita nak naik. Kita kena lompat masuk kat dia. Betul tak? Kalau kita tak naik, dia tetap berlalu dan pergi. Tak dapat naik kabel car. Ramadan, dia datang dan berlalu. Siapa yang rebut masa dia datang, dapat. Siapa yang terlepas waktu sehingga Ramadan pergi, dia tak akan dapat merebutnya kembali. Jadi selama 30 hari atau 29 hari, inilah sahaja waktu merebut kemuliaan Ramadan. Bila mula dia? Isnin atau Selasa depan. Berapa hari lagi? 4 atau 5 hari je lagi.
Kalau Isnin 4 hari je tinggal. Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Khamis hari ni, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Kalau hari Selasa, 5 hari termasuk hari ni. Lepas tu bermulalah kisah kita. Masa tu kita kena pakai semua gadget-gadget, perisai-perisai perang kita. Mata mulalah celak tak tidur malam. Lidah mulalah kurang bising dengan orang. Sibuk dengan baca Quran. Zaman dulu ada astro rumah saya balik, kalau masa tu tengah ngaji semangat ni. Balik cabut kad astro. Sembunyi tusuk mana. Pasal apa ni? Aku cari mana kad astro. Tak boleh. Kita cucuk lepas daripada Ramadan. Tak nak baginya, sibuk dengan TV. Tapi zaman lah ni muka telefon ada masing-masing. Tak ada baca Quran. Duk tengok telefon lama lagi daripada baca Quran. Jadi mungkin kita kena start planning apa yang kita mampu dan boleh buat dalam Ramadan supaya kemuliaan Ramadan itu tidak terlepas daripada kita. Wallahu ta'ala ala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah dapat kita sebut pada tengah hari ini. Masa panjang tapi tak apalah. Sebab Ramadan punya pasal, kita lanjutkan sikit untuk kita tak terlepas kemuliaan dia. Doalah sama-sama agar kita, macam saya kata tadi, Allah panjangkan umur kita, dipanjangkan umur sampai bertemu dengan Ramadan. Bukan semua orang, ada orang tiba-tiba sakit meninggal. Kena stroke, 2 hari, 3 hari dalam hospital, meninggal. Berita kematian tu sampai je kat kita. Balik kuliah subuh tadi, tengah-tengah press motor sampai kat traffic light, tiba-tiba tengok aksiden depan mata. Motor, kereta U-turn, boom, terpelanting orang tu. Sakit. Saya kata Allahu Akbar. Macam manalah keadaan dia. Ramadan nanti orang lain puasa, dia dalam, kalau hidup, Alhamdulillah. Kalau meninggal, tak ada lah dia dengan Ramadan. Allah ni nak bagi pada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita doa biar Allah panjangkan umur kita sempat bertemu Ramadan. Kemudian Allah bagi kepada kita kesihatan tubuh badan. Biar boleh beribadat sepanjang Ramadan. Kita mampu puasa, tak gastrik. Kita mampu solat, tak sakit lutut. Kita mampu baca Quran, tak sakit mata, tak hilang suara. Kita mampu bersedekah, duit ada. Kita mampu buat baik kepada orang sebab kita ada kesihatan tubuh badan dan seumpama dengannya. Biar Allah bagi kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah bagi taufik dan hidayah. Ada orang sihat tubuh badan sampai dalam Ramadan, sihat walafiat, tapi tak ada hidayah untuk beramal. Tak ada. Sepanjang Ramadan dia dah habis tengok cerita je. Tengok resepi masakan. Bulan Ramadan lah resepi masakan keluar macam-macam. Keluar buku resepi tu, buku resepi ni. Hak bahagian masak. Hak tak bahagian masak, habis masak, duk layan telefon, tengok movie dan sebagainya. Rugi. Umur ada, sihat tubuh badan, tapi tidak diberi hidayah untuk mengisinya dengan amal ibadah. Ada lagi orang yang diisi puasa. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tidak dapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Allah Ta'ala tak terima pula. Allahu Akbar. Kita meminta lepas Allah Ta'ala bagi kita umur sampai, panggil sihat tubuh badan, hidayah ada untuk beramal, Allah bagi kekuatan, taufik untuk beramal, kemudian Allah terima pula amal ibadat itu. Payah nak dapat Ramadan sebenar-benarnya, payah. Sehingga para alim ulama dulu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan, biarlah dapat Ramadan. Dan bila sampai Ramadan, fokus mereka menjadi singa-singa di siang hari dalam beribadah. Okay? Dan mereka sampai berjihad dalam bulan Ramadan nak mendapatkan pahala besar. Jihad dalam bulan Ramadan untuk dapat kemuliaan. Dan berapa banyak peperangan Islam Allah bantu umat Islam kerana dia berlaku di dalam bulan Ramadan. Ajaib ni. Jadi sebab tu Ramadan ni kena agung. Kena agung betul-betul. Hari ni balik ni kena cari poster Ramadan, start dah sebar-sebar. Sebar-sebar Ramadan biar jadi awareness, kesedaran masyarakat tentang Ramadan. Ni terbalik kita ni, terbalik, sangat-sangat terbalik. Syawal, habis beribu untuk Syawal. Ramadan, jimat cermat. Nak beli makanan, nak taja orang buka puasa pun takut tak cukup duit nak buat raya. Betul.
Takut nak bagi orang buka puasa. Nanti tak cukup bajet. Nak beli baju raya tak cukup. Nak buat juadah raya tak cukup. Nak bakar leman, nak buat duit balik kampung tak cukup. Macam-macam planning kita hari raya. Ramadan, bulan jimat cermat. Kita makan hok tempat buka puasa masjid je lah. Nah, dah masjid ada free buka puasa, kita saving duit sepanjang Ramadan. Hok dapat pahala hok orang taja je lah. Hok kita saving ni, kita dapat belanja bulan Syawal. Apa dapat yang kita dapat? Itu fiqh Ramadan. Fiqh Ramadan. Berbelanja, bersedekah, bersusah payah, berhabis tenaga, bersengkang mata, berpenak lelah. Biarlah dalam Ramadan, bukan di bulan Syawal. Rela balik ni 10 jam, balik Kelantan 14 jam atas kenderaan. Nak balik kampung. Tapi terawih sejam pun rasa Allah lamanya ustaz. Baru terawih tu je baru. Jadi mudah-mudahan ustaz pun Allah bagi taufik dan hidayah juga. Bukan cakap saja, kita pakat-pakat doa agar Allah Ta'ala menjadikan kita dengan Ramadan dengan sifat sebenar-benarnya seperti mana yang Allah suka dan Allah redha. Wallahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.